Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi famadza ta'murun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Fir'aun telah berkata, Musa beragenda untuk mengeluarkan kamu daripada tanah air kamu. Maka apakah pandangan kamu semua? Surah Asy-Syu'ara ayat 35. Yang berusaha pengurusi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, seterusnya pimpinan masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu, dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita ilmu yang berkat, iaitu ilmu yang dapat membimbing diri kita semua supaya menjadi insan yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ilmu yang penting untuk difahami supaya kita dapat konsisten menjadi abdi yang taat sepenuhnya kepada Allah, tidak boleh tidak, mestilah kita memahami apa yang direncana dan diusahakan oleh musuh. Di dalam syahadah, kita bukan semata-mata disuruh untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Tetapi sebelum daripada elemen isbat, pengakuan terhadap Allah, kita diajar untuk mengukuhkan pendirian kita dengan menafikan selain daripada apa yang datang dari Allah, yang dinamakan sebagai nafi. Dalam syahadah kita belajar la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Di dalam ajaran para nabi dan rasul, bukan sekadar menyuruh kita supaya menjadi abdi kepada Allah, pada masa yang sama menjauhi taghut. Dalam ayat Al-Quran, Allah katakan misi semua nabi dan rasul, ani'budullah wajtanibut taghut, mengajar umatnya supaya abdikanlah diri kepada Allah dan jauhkanlah diri dari taghut. Untuk menjauhkan diri dari taghut, kita mestilah memahami dan mengenali siapakah itu taghut dan bagaimanakah mereka beroperasi untuk menegakkan kebatilan mereka. Antara masalah utama umat Islam pada hari ini adalah hanya suka mendengar perkara-perkara yang baik, tetapi tidak suka mendengar perkara-perkara yang buruk, terutamanya berkait dengan musuh. Realiti kita sebagai umat Islam, sekiranya kita menganut Islam, kita perlu menyedari awal-awal lagi kita terpaksa berdepan dengan musuh. Bukan soalnya kita mahu bermusuh, tetapi realitinya iman mesti menyaksikan permusuhan yang dahsyat. Di dalam suratul Fatihah, setiap kali rakaat solat, kita membaca ayat akhirnya
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta supaya Allah kurniakan kepada kita jalan yang lurus, jalan istiqamah yang konsisten, bukan jalan al-maghdub, bukan jalan ad-dallin. Nabi SAW telah mengajar kita bahawasanya al-maghdub iaitu Yahudi, sementara ad-dallin adalah Kristian. Nak katanya setiap dari rakaat solat kita diajar untuk mengenali musuh dan seterusnya membenci musuh, pada kadar kerana mereka memusuhi Islam, bukan pada kepentingan peribadi kita. Mutaakhir pada hari ini, Islam diserang bukan semata-mata dengan senjata tetapi dengan pemikiran. Dan dalam perbincangan perang pemikiran, selalu kita kaitkan dengan perang pemikiran ideologi, iaitu sekular lawan Islam. Islam terpaksa berhadapan dengan Barat. Walaupun Islam telah dijatuhkan khilafahnya seawal pada kurun 20, tetapi kelihatan kuasa Barat masih lagi tidak berpuas hati dengan Islam. Mereka mengkaji Islam melalui tugasan ataupun kelompok orientalis mereka. Mereka sangat memahami tabiat Islam. Tabiat Islam semakin ditekan, semakin berpotensi untuk naik. Dan tabiat Islam ini mencerahkan minda orang yang mencari kebenaran. Maka disebabkan itu dalam sejarah kita, walaupun Islam telah dijatuhkan kerajaannya, tetapi budaya Islam itu masih lagi dianggap sebagai ancaman. Kepercayaan Islam, jati diri Islam masih lagi dianggap sebagai ancaman. Untuk kita memahami topik Islamfobia yang semakin dahsyat dikenakan ke atas Islam pada hari ini, kita terlebih dahulu perlu melihat sejarah bagaimana membangunnya pemikiran Barat lalu bertentangan dengan Islam. Lalu bertentangan dengan Islam. Setelah daripada kerajaan Islam berjaya dijatuhkan tahun 24, maka berlakulah persaingan sesama kuasa Barat. Berlaku persaingan sesama kuasa Barat. Selepas daripada berakhirnya Perang Dunia yang kedua, menyaksikan tercetus pula Perang Dingin. Perang Dingin berjaya membelah dunia ini kepada dua. Sama ada mahu bersama dengan Blok Timur ataupun mahu bersama dengan Blok Barat. Blok Barat diketuai oleh Amerika yang mendukung ideologi liberal kapitalis, sementara Blok Timur diketuai oleh Soviet yang mendukung ideologi komunis sosialis. Ketika Perang Dingin, kita perlu faham bahawasanya antara yang menjadi mangsa adalah umat Islam, bukan orang lain. Antara yang menjadi mangsa adalah umat Islam. Dan termasuk juga bangsa-bangsa lain pun menjadi mangsa kepada konflik dua kuasa besar, membelah antara timur dan barat. Kalau kita lihat beberapa negara, kesan daripada itu menyebabkan sesama saudara sebangsa terpisah. Contoh yang paling mudah, terpisahnya antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah kerana bertitik tolak daripada Perang Dingin. Korea Utara mahu bersama dengan blok komunis, sementara Korea Selatan mahu bersama dengan blok liberal kapitalis Amerika. Walaupun antara Korea Utara dan Korea Selatan itu bersaudara, tetapi dipisahkan dengan pemisahan ideologi. Itu sebagai contoh. Ketika Perang Dingin,
umat Islam segelintir di kalangan mereka dipergunakan. Ada umat Islam yang diajar bahawasanya betapa jahatnya blok liberal kapitalis, menyebabkan ada umat Islam yang sanggup bersama-sama dengan blok komunis atas alasan kononnya komunis itu lebih sedikit mudaratnya berbanding liberal kapitalis. Ada pula umat Islam yang menganggap yang paling bahaya adalah komunis sosialis, menyebabkan mereka menjadi sebahagian dari blok liberal kapitalis yang diketuai oleh mereka. Ketika itu kalau kita lihat, ada kumpulan Islam yang beria-ia menghentam ideologi komunis, dan ada pula di kalangan umat Islam yang beria-ia menghentam liberal kapitalis. Dalam kepungan ideologi tersebut, kelihatan kita umat Islam secara khususnya hanya menjadi benteng kepada dua blok ini. Dan disebabkan itulah sekitar pada tahun 52-53, Syed Qutb rahimahullah ta'ala telah mengingatkan dalam kegairahan umat Islam, terutamanya bangsa masyarakat Arab, menentang komunis Soviet. Kerana kebanyakan kerajaan Arab ketika itu banyak berpegang terikut-ikut dengan blok Soviet. Maka ketika itu kebanyakan kumpulan Islam bersungguh-sungguh menentang Soviet, menentang Rusia, ideologi komunis, sosialis. Tetapi ketika itu Syed Qutb telah pun menjelaskan, mengingatkan bahawasanya sampai ke satu masa Soviet ini akan jatuh. Soviet ini akan jatuh. Sejak daripada tahun 52 tak silap, yang ditulis oleh Syed Qutb, Soviet akan jatuh kerana tabiat ideologinya yang kurang berkemampuan untuk bersaing dengan liberal kapitalis yang lebih lunak dengan kehendak manusia. Sampai satu masa komunis, sosialis, Soviet akan jatuh. Dan selepas ini umat Islam akan terpaksa berdepan dengan blok barat. Terpaksa berdepan dengan blok barat. Dan sejak daripada itu, Syahid Syed Qutb rahimahullah ta'ala telah menjelaskan betapa umat Islam akan menjadi mangsa kepada perang proksi. Menjadi mangsa kepada perang proksi untuk memastikan barat beroleh manfaat dari bumi umat Islam, terutamanya minyak. Maka sejak daripada itu, beliau telah menyatakan bersedia sampai satu masa negara-negara umat Islam akan diporak-perandakan. Akan diporak-perandakan kerana negara umat Islam ada kekayaan yang cukup diinginkan oleh barat sampai satu masa. Maka apa yang diingatkan oleh Syed Qutb terjadi dengan runtuhnya Soviet tahun 91. Menjelang runtuhnya Soviet pada tahun 91, kita menyaksikan umat Islam, ramai di kalangan umat Islam yang menjadi sekutu kepada Amerika, sekutu kepada blok liberal kapitalis. Sebagai contoh, ada di kalangan kumpulan-kumpulan Islam yang berjuang Islam menganggap bahawasanya musuh utama adalah Soviet, komunis. Memang tidak dinafikan Rusia jahat, tetapi betapa culasnya umat Islam ketika itu ada di kalangan mereka yang oleh kerana kita terpaksa berlawan dengan Rusia, Soviet, maka di sana Barat, Amerika menawarkan bantuan untuk kita. Maka apa salahnya untuk kita ambil? Maka disebabkan itulah kumpulan Islam, bahkan di kalangan pemimpin Islam, ada yang lebih dekat dengan Barat, Amerika, lebih dari umat Islam itu sendiri. Kita boleh saksikan betapa Barat terutamanya pandai mengambil kesempatan ke atas umat Islam. Mereka mengkaji psikologi umat Islam adalah golongan bangsa yang berani, bangsa pemberani. Pada masa yang sama,
Barat pula adalah bangsa yang sangat pragmatik, yang mendorong mereka supaya sikapnya sikap yang cukup penakut. Sebagai contoh, ketika tercetusnya revolusi Iran yang tidak dinafikan secara sejarahnya, umat Islam seluruh dunia terinspirasi dengan semangat revolusi Iran. Secara sejarah ni, ini bukan kita nak bincang Syiah ke tak Syiah, tetapi tidak ada siapa yang boleh menafikan ketika tercetusnya revolusi Iran, umat Islam menyedari betapa cita-cita menegakkan kerajaan Islam itu bukan cita-cita fantasi, tetapi boleh dilaksanakan. Boleh dilaksanakan. Maka dalam keadaan terancam, Amerika mendorong antaranya Saddam Hussein untuk mencetuskan perang antara Iraq dan Iran dengan sentimen mazhab dan sentimen bangsa. Sentimen mazhab dan sentimen bangsa. Yang awal-awal mencetuskan perang Iran-Iraq, Saddam Hussein ketika itu didokong oleh Amerika. Dan Barat pandai memanipulasi emosi kita dengan membangkitkan sentimen ketika itu, kenapa kena lawan Iran? Kerana Iran ini Syiah. Dan Iraq itu adalah Arab, sementara Iran adalah Parsi. Mari kita hidupkan kembali sentimen peperangan antara Arab dan Parsi, antara Sunni dan Syiah. Jadi perbincangan politik seperti ini, ia lebih luas daripada perbincangan sekadar mazhab mana yang betul, mazhab mana yang tak betul. Jangan kata kita pro Syiah pula. Ini sejarah. Ini sejarah. Sejak daripada itu, Barat menjangkakan umat Islam akan menggunakan kaedah revolusi untuk menegakkan kerajaan Islam. Sejak daripada kejayaan revolusi Iran, Barat menganggap habislah, selepas ini akan berlakunya efek domino. Selepas ini negara-negara umat Islam akan mengambil langkah yang sama, menegakkan aspirasi Islam melalui revolusi. Melalui revolusi. Maka disebabkan itu, pada tahun 83, pada tahun 83, Barat yang dipimpin oleh Amerika telah menyenaraikan negara-negara yang mereka tuduh sebagai paksi keganasan. Sejak daripada tahun 83, telah digazetkan bahawasanya ancaman utama selepas daripada jatuhnya Soviet, kerana pada tahun 80-an Soviet telah menunjukkan simptom mahu jatuh, selepas ini adalah Islam. Maka sebelum daripada Islam itu aspirasinya berakar umbi di kalangan masyarakat dunia, maka mereka perlu menghancurkan imej Islam itu terlebih dahulu. Maka pada tahun 83, Amerika telah menyenaraikan 7 buah negara yang dikatakan sebagai negara paksi keganasan. 5 negara adalah negara umat Islam. 2 negara adalah negara kafir, senang cerita begitu. Negara kafirnya Cuba, Korea Utara. 5 yang berbaki adalah negara umat Islam. Yang kalau kita lihat, dalam 5 senarai negara umat Islam pada hari ini, kebanyakan senarai itu telah pun berjaya diranapkan. Antaranya negara Sudan telah pun berjaya dipecahkan, ranap. Bahagian rantau yang kaya diberikan kepada puak Kristian, yang miskin diberikan kepada puak Islam. Negara yang kedua, Syria berjaya diranapkan melalui perang saudara panjang, rentetan dari Arab Spring, yang perlu kita belajar banyak perkara dari peristiwa Arab Spring. Betapa propaganda Barat cukup halus, yang menyebabkan kita menjalankan agenda mereka dengan alasan-alasan yang dicipta, yang mereka tahu sentimen kita bagaimana, sentimen mazhab, sentimen bangsa. Syria telah berjaya dihancurkan. Negara yang ketiga, Libya berjaya dihancurkan.
berjaya dihancurkan. Negara yang keempat adalah Iran. Iran ni kita tak boleh nak cerita banyak-banyak sangat, nanti orang kata kita ni Syiah pula. Tapi kok mana sekalipun sehingga pada hari ini survive. Ini senarai mereka, bukan berdasarkan klasifikasi kita mengiktiraf Iran ni Islam sangat, bukan, tetapi ini senarai mereka. Iran masih survive. Dan sebab itu yang terakhir adalah Pakistan. Baru-baru ni Pakistan dikacau, diprovok oleh India, yang kita perlu faham bahawasanya India merupakan antara rakan sekutu Israel. Kalau kita pergi ke India, slogan, stiker, bendera yang menulis We Love Israel tu bersepah. India. Jadi kalau kita lihat apa yang mereka senaraikan pada tahun 83 itu berjaya dihancurkan sebahagian besar daripadanya. Dan pada tahun era tersebut mereka menggambarkan bahawasanya umat Islam akan memilih jalan revolusi untuk menegakkan kerajaan Islam. Untuk menegakkan kerajaan Islam. Maka pada tahun 91 jatuhnya Soviet. Pada awal tahun 90, Amerika mula menyedari jangkaan mereka meleset. Mereka menganggap bahawasanya umat Islam akan memilih langkah revolusi, maka umat Islam yang memilih langkah revolusi agak senang sikit untuk dijalankan kempen ketenteraan. Tengok-tengok bermula daripada tahun 90, tahun 91 membuktikan kumpulan Islam boleh menang walaupun dengan kaedah demokrasi yang pada awalnya mereka menganggap demokrasi sama sekali tidak akan boleh menghasilkan kemenangan Islam. Tahun 90, kita tak perlu pergi jauh, Tunisia tahun 91. Tahun 90 Kelantan menang. Jadi perkara ataupun sejarah ini perlu kita teliti bahawasanya persaingan antara peradaban berlangsung sengit bukan kerana kita umat Islam yang cari gaduh, tetapi mereka menganggap walaupun setelah daripada kerajaan Islam jatuh, tetapi umat Islam masih lagi ada jati diri akidahnya, dan umat Islam masih lagi ada budayanya, menyebabkan kempen-kempen yang dijalankan oleh Barat gagal untuk dianut oleh dunia. Maka kita dapati selepas daripada itu, Barat menjalankan langkah untuk memburukkan imej Islam. Antara yang cukup terkenal, seorang arkitek politik Amerika, namanya Samuel Huntington. Rasanya selalu kita dengar Samuel Huntington. Dia mencetuskan satu spekulasi bahawasanya baik, sekarang musuh kita telah pun habis. Soviet yang kita lawan puluhan tahun melalui Perang Dingin telah pun habis. Telah runtuh, bankrupt. Jadi sekarang siapakah musuh kita? Logik yang digunakan oleh Huntington untuk mengekalkan hegemoni kuasa Amerika ke atas dunia, Amerika mesti memerlukan musuh. Amerika mesti ada musuh. Kalau tak ada musuh, dia tidak akan dianggap sebagai kuat. Barangkali kalau dekat kampung kita, kalau kita nak mengaku kita ni Samsing, kita kena bergaduh dulu, baru terbukti kita ni jago. Kalau Samsing tapi tak pernah bergaduh, tak pernah menang dalam pergaduhan, dan kalaulah Samsing itu berlawan dengan musuh budak kecil, itu Samsung tu tak berapa jago.
maka mesti digambarkan musuh itu adalah musuh yang cukup bahaya, musuh yang cukup besar. Maka ketika itu Huntington mengemukakan spekulasi yang akhir sekali menjadi anutan dasar luar Amerika, bahawasanya musuh utama kita selepas ini tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Yang kita perlu faham bahawasanya ketika era 80-an, tahun 80-an, Barat menjadikan umat Islam yang naif menjadi sebahagian daripada rakan kongsi mereka. Sebab itulah puak-puak Taliban pada awalnya mendapat bantuan dari Amerika, kemudian selepas daripada era jatuhnya Soviet, maka puak-puak yang menikmati bantuan dari Amerika, mereka pula yang dibunuh oleh Amerika. Jadi ada di dalam sejarah bagaimana umat Islam merelakan diri untuk menjadi sebahagian dari rakan kongsi Amerika kerana sikap gopoh untuk berlawan dengan musuh semasa. Akhir sekali menjadi mangsa. Dan pada tahun 93 itu, Samuel Huntington menulis artikelnya yang cukup legend dalam majalah Foreign Affairs. Rasanya kalau kita tekun mengkaji berkenaan politik dunia, maka majalah Foreign Affairs itu majalah yang penting. Maka pada tahun tersebut ditulis satu artikel, The Clash of Civilization, pertembungan antara peradaban. Ketika itu Huntington menyenaraikan rantau ataupun peradaban-peradaban yang ada, dikira mana satu yang paling membahayakan Barat, terutamanya ideologi dan budaya Barat. Disenaraikan, adakah Ortodoks Rusia? Tidak. Latin? Tidak. Beberapa. Maka akhir sekali dia menjelaskan tidak ada mana-mana kelompok, tidak ada mana-mana blok yang boleh menggugat hegemoni Amerika melainkan Islam. Maka bermula daripada itulah Barat kelihatan mengaplikasikan agenda untuk dunia mempercayai yang paling bahaya pada hari ini adalah Islam. Maka kalau kita lihat perkembangan media sejak daripada tahun 83 yang disebutkan mula disenaraikan negara-negara paksi keganasan macam-macam. Kalau kita lihat bermula daripada era itulah filem-filem Hollywood menggambarkan Islam ini ganas. Islam ini ada kekuatan ketenteraannya sendiri. Islam ini mengancam. Dan wajah-wajah Islam itu digambarkan sebagai wajah ganas. Maka disebabkan itu, bila kita bincang berkenaan Islamfobia, kita tidak akan boleh lari daripada peranan media. Kerana instrumen utama untuk memastikan masyarakat dunia mempercayai orang Islam itu adalah orang Islam orang yang ganas, yang berpotensi merosakkan dunia, maka tidak lain, maka mereka memerlukan media. Sebab itu ada seorang pengkaji menulis satu buku, Islamphobia Industry, Industry of Islamphobia, lebih kurang buku begitu, warna merah. Diceritakan bahawasanya Islamphobia ini adalah satu industri yang terkait rapat dengan media, dan media pula memakan kos yang tinggi. Jadi kalau kita lihat cerita-cerita seperti ini, Al-Quran cerita, kita perlu beriman bahawasanya segala perkara yang kita lalui pada hari ini semuanya telah diceritakan oleh Quran. Antara yang Quran cerita adalah bagaimana Fir'aun menjalankan kempen Islamfobia. Sebab itu Fir'aun sangat terkenal dengan ahli sihir. Sehingga ada riwayat mengatakan ahli sihir Fir'aun 80,000 orang.
Ramai. Dan dalam 2 ayat Al-Quran, Allah menjelaskan betapa ahli sihir itu meminta peruntukan dana kepada Fir'aun untuk menjalankan agenda menakut-nakutkan masyarakat Mesir ke atas Nabi Musa. A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Allah kata, ahli sihir meminta kepada Fir'aun, apakah kami dapat upah peruntukan yang cukup sekiranya kami menang mengalahkan Musa. Jadi saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah taala. Dikatakan ahli sihir zaman Firaun itu kalau difahami dengan konteks pada hari ini adalah media. Kerana peranan ahli sihir adalah dengan bermain silap mata. Bermain silap mata. Tali boleh bertukar jadi ular. Kan itu mainan persepsi. Dan yang berperanan membentuk persepsi masyarakat dunia pada hari ini adalah media. Bukan orang lain. Media. Jadi cerita Nabi Musa ni, tali boleh bertukar jadi ular. Bermaksud benda yang tak ada boleh jadi ada. Dan sihir pada hari ini adalah media. Sihir pada hari ini adalah media. Orang yang tak buat dikatakan buat. Orang yang terbunuh dikatakan sebagai pengganas. Orang yang membunuh dikatakan sebagai penderita mental semata-mata. Jadi sebab itu kalau kita sangat bergantung dengan media tanpa kebergantungan kita terhadap Quran seimbang, barangkali kita memang berpotensi disampuk sihir. Sihir apa? Sihir media. Sihir media. Maka pada tempoh tersebut, pada era 90-an, Barat menjalankan agenda kok mana sekalipun Islam adalah musuh. Dan antara yang cukup dibimbangi oleh Barat adalah gagasan syariat yang dibawa oleh umat Islam. Gagasan syariat. Kerana terbukti melalui contoh Tunisia dan negara kita tadi, membuktikan bahawasanya umat Islam mahu kembali kepada syariat. Dan syariat Islam ini sama sekali bercanggah dengan gagasan budaya yang dibawa oleh Barat. Maka survival ideologi mereka rasakan cukup terancam. Maka disebabkan itu, untuk menjayakan agenda Islamfobia ini, antara tajuk subjek utama adalah syariat. Syariat ini ganas, syariat ini yang mereka cuba konotasikan syariat ini hanya tertumpu kepada syariat jinayah, hudud dan qisas, dan dikaitkan dengan budaya-budaya yang primitif, budaya ganas. Budaya ganas. Bahkan filem-filem orang Melayu pun terbabit dengan propaganda ini, menganggap bila syariat Islam ada sula, tak bila masa syariat Islam ada sula. Tetapi dipropagandakan begitu, dan ini bukan jadi secara kebetulan. Sebaliknya media adalah industri. Islamfobia ini adalah industri. Maka disebabkan itu, ketika tahun pertengahan 90-an, Oliver Roy menulis buku The Failure of Political Islam, kegagalan politik Islam, yang cuba menggambarkan bahawasanya Islam ini membawa gagasan yang ganas, dan sesiapa di kalangan umat Islam yang mendokong agenda syariat, maka mereka pasti gagal. Kerana agenda itu adalah agenda yang tidak logik, yang tidak relevan, yang tidak sesuai dengan perkembangan semasa. Dan daripada propaganda inilah melahirkan kumpulan-kumpulan Islam yang mengatakan saya mahu Islam tetapi tidak mahu syariat. Liberal sejak tahun 90-an. Maka untuk mewajarkan, untuk menjustifikasikan
menjustifikasikan dakwaan mereka bahawasanya Islam ini ganas, Islam ini ganas, Islam ini ganas, maka mesti ada aksi keganasan untuk justify Islam ini ganas. Maka disebabkan itu tahun 2001 peristiwa besar 11 September menjadi turning point utama kepada politik dunia. Daripada dunia ketika itu masih lagi keliru pihak mana yang mengancam, tetapi sejak daripada 11 September telah pun diprogramkan, dirangka, dibingkaikan bahawasanya sesiapa yang bersama dengan blok barat, dia bersama dengan blok barat. Sesiapa yang tidak bersama dengan blok barat, maka dia bersama dengan teroris, dia bersama dengan pengganas, dia bersama dengan pengganas. Jadi selepas daripada berlaku peristiwa 11 September, masyarakat dunia yang telah tersihir dengan media menganggap bahawasanya selepas ini apa yang berlaku, tindakan-tindakan yang dikenakan ke atas umat Islam wajar, sebab umat Islam ini merupakan golongan perosak masyarakat yang cukup bahaya, membawa budaya yang cukup bahaya, budaya yang primitif. Maka disebabkan itu selepas daripada 11 September, satu persatu negara-negara umat Islam diceroboh oleh barat, terutamanya Amerika. Dalam keadaan ketika itu kebanyakan umat Islam bersetuju dengan pencerobohan tersebut. Walaupun dakwaan-dakwaan itu hanyalah dakwaan spekulasi. Ini siapa yang buat, ini siapa yang buat. Maka diserang Afghanistan, diserang Iraq atas alasan menangani keganasan. Maka dahsyat sihir Islamfobia ini. Kalau kita lihat dalam tulisan orang putih sendiri, mereka katakan bahawasanya selepas daripada letihnya kita berdepan dengan perang dingin, berlawan dengan Soviet, kita terpaksa berlawan dengan perang dingin yang seterusnya, berlawan dengan Islam. Dan untuk memenangi persepsi masyarakat dunia berlawan dengan Islam, kita perlu berhati-hati menggunakan istilah. Jangan sama sekali kita menggunakan istilah yang menyebabkan kita kelihatan jahat. Kita perlu menggunakan istilah yang menyebabkan musuh kita kelihatan jahat dan orang boleh bersimpati lalu mendokong pembawakan ataupun agenda kita. Jadi jangan guna perkataan-perkataan yang jahat. Jangan guna perkataan-perkataan yang jahat. Maka disebabkan itu mereka berhati-hati, lantas muncullah satu istilah Islamfobia. Satu istilah Islamfobia. Sekiranya kita melihat apakah sebenarnya logik cara berfikir yang terkandung di sebalik gagasan Islamfobia itu, agenda Islamfobia itu. Ada satu jenis fobia yang dinamakan sebagai xenofobia. Xenofobia, fobia terhadap orang luar. Fobia terhadap orang luar. Apa maksudnya? Kita telah menguasai dunia, kita telah menjadi tuan rumah dunia, tiba-tiba ada orang luar yang tetap membawa kempen kepada budaya mereka, maka orang luar itu perlu dihalau. Orang luar, pendatang itu perlu dihalau. Disebabkan itu, dalam peristiwa tembakan Jumaat lepas, antara alasan yang digunakan oleh pengganas tu adalah kita bimbang orang luar menguasai negara. Kita bimbang orang luar menguasai negara. Orang luar, mereka gunakan istilah orang luar. Ini sama sekali terkait dengan xenofobia. Dan kita bimbang kalaulah orang-orang luar itu menghalau kita dari tanah air kita. Barangkali kita tak berapa dekat dengan masyarakat barat. Tetapi propaganda-propaganda bodoh yang dijalankan oleh media mainstream sangat dipercayai oleh masyarakat barat. Sehingga ada saya pernah baca ada kempen yang cuba menakut-nakutkan
masyarakat Amerika yang mengatakan bahawasanya runtuhan daripada WTC itu, kenapa umat Islam mahu meruntuhkan WTC adalah kerana umat Islam mahu mendirikan masjid di situ dan umat Islam mahu melaksanakan syariat di Amerika. Satu dakwaan yang tak masuk akal. Macam mana nak dirikan syariat? Macam mana beria guntuhkan bangunan orang untuk buat masjid? Tak masuk akal. Tetapi propaganda itu sangat dipercayai oleh masyarakat Amerika. Sangat dipercayai. Jadi barangkali kita tak percaya. Tetapi orang Barat percaya. Maka disebabkan itu mereka sangat merasa terancam, habislah kita lepas ni, habislah kita selepas ini. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, propaganda inilah juga yang dijalankan oleh Fir'aun. Agenda Fir'aun adalah untuk membunuh Nabi Musa, untuk menghapuskan gerakan Nabi Musa. Tetapi nak hapuskan gerakan Nabi Musa, sudah pasti Fir'aun akan berdepan dengan petikaian demi petikaian. Kalau Fir'aun kata, jom kita bunuh Musa, kerana orang tanya, apa salah Musa? Apa salah Musa? Bukankah dia bersama dengan kamu dulu? Fir'aun akan terpaksa berdepan dengan pelbagai argument. Maka bagaimana propaganda yang dijalankan oleh Fir'aun? Fir'aun katakan, yuridu an yukhrijakum min ardikum. Musa ni kamu jangan main-main. Musa ni beragenda untuk mengeluarkan kamu, untuk menghalau kamu dari tanah air kamu. Sudah pasti daripada propaganda itu, masyarakat Mesir merasa terancam dengan Nabi Musa. Kenapa rasa terancam? Oh, kita elok-elok dah ada dalam tanah air kita, tiba-tiba datangnya Musa nak halau kita dari tanah air. Sedangkan agenda tersebut tidak pernah diniatkan oleh Nabi Musa. Yang berniat ke arah itu sebenarnya adalah Fir'aun. Tetapi bijaknya Fir'aun, dia tuduh Nabi Musa nak bunuh kaum Qibti, tuduh Nabi Musa kononnya nak halau Qibti daripada Mesir. Yang sebenarnya agenda sebenar Fir'aun adalah untuk halau Nabi Musa. Untuk halau Nabi Musa. Maka sebab itu yang disebutkan pada hari ini public opinion. Kan? Barat sangat menguasai public opinion. Antara fungsi media sosial digunakan pada hari ini, dicipta pada hari ini adalah untuk merekayasa public opinion. Dan itu jugalah yang dibuat oleh Fir'aun. Yang dibuat oleh Fir'aun. Fir'aun apabila mengisytiharkan kita kena selesaikan Musa, Fir'aun tidak kata kita kena selesaikan Musa. Selepas Fir'aun mengatakan Musa ini bahaya, Musa ini bahaya, Musa ini pengganas, Musa ini akan halau kamu daripada tanah air kamu, dari negara kamu. Selepas Fir'aun menjalankan doktrin propaganda tersebut, lantas Fir'aun tanya, "Famadza ta'murun?" Famadza ta'murun? Jadi sekarang ni kita dah tahu Musa ni kerja dia nak halau kita, nak sabotaj kita, maka apa pandangan kamu semua? Public opinion. Apa pandangan kamu semua wahai rakyat Fir'aun? Jadi kita jangan tersilap kita menganggap kononnya Fir'aun terang-terangan mengisytiharkan kita mesti bunuh Musa. Tak. Fir'aun menggunakan public opinion. Bagaimana pandangan kamu kita nak selesaikan Musa ini? Sebab apa Fir'aun berani minta public opinion? Kerana Fir'aun telah pun yakin daripada propaganda ahli sihir Fir'aun, dari saraf media Fir'aun sangat meyakini kalaulah tanya pada orang ramai macam mana nak buat pada Musa, mesti orang ramai mencadangkan halau saja Musa, bunuh saja Musa. Jadi sebelum daripada Fir'aun bermain dengan gimik demokrasi, Fir'aun terlebih dahulu menjalankan doktrin halus. Doktrin halus, kalau ini Islamfobia, mungkin zaman Fir'aun tu Musafobia barangkali. Selepas orang fobia dengan Nabi Musa, maka barulah Fir'aun meminta public opinion. Macam mana nak buat? Maka orang ramai pun kata, bunuh sajalah.
bunuh sahajalah. Maka daripada itulah Fir'aun menjalankan keputusan bersama secara demokrasi, bunuh saja Musa, halau saja Musa. Jadi ini antara contoh sejarah bagaimana Islamfobia ini bukan bakat baru, bukan kemahiran baru, tetapi kemahiran yang awal-awal digunakan dan telah diceritakan oleh Quran. Selepas daripada 11 September pada tahun 2004, Huntington menulis satu lagi buku yang kira-kira 10 tahun yang lalu Huntington dia katakan musuh utama kita ni rasanya selepas daripada Soviet, perang dingin selepas ini adalah Islam. Dan kita perlu ada musuh. Ni kita perlu faham logik mereka. Kita perlu ada musuh. Kalau tidak ada musuh, kita takkan kuat. Kerana yang merangsang persaingan pun musuh. Yang membuktikan kekuatan kita pun adalah musuh. Dan disebutkan musuh kita selepas ini bukan negara, tetapi budaya. Tetapi peradaban, civilization, anutan yang masih lagi berbaki yang dipegang oleh umat Islam. Maka tahun 2004, kira-kira 10 tahun selepas itu, Huntington menulis buku Who Are We? Kita ni siapa sebenarnya? Dan buku itu menjelaskan bahawasanya kita telah pun jelas bahawasanya musuh utama kita pada hari ini perang dingin adalah Islam. Maka disebabkan itu kita perlu faham bagaimana Islamfobia ini berfungsi. Antara tajuk utama yang cukup gemar dimainkan oleh penganut Islamfobia adalah syariat. Kod mana sekalipun syariat ni dipersepsikan, distigmakan dengan stigma yang negatif. Kuno, mundur, itu bukan tujuan utama. Kalau kita lihat sejarah idea-idea iblis untuk memastikan orang Islam ni meninggalkan komitmen syariat, lebih kurang sama je. Kalau dulu ada satu kelompok batiniyah yang memisahkan ada ajaran batin, ada ajaran zahir. Ada ajaran batin ni secara falsafahnya lah, walaupun batiniyahnya ada terkait dengan Syiah apa, tapi kita kena faham falsafahnya. Islam ini ada batin, ada zahir. Yang penting adalah batin. Syariat seperti solat itu adalah zahir, kulit sahaja. Maka nak dibandingkan antara kulit dan isi lebih penting, batin lebih penting. Implikasi daripada itu menyebabkan ada di kalangan orang Islam yang menganut batiniyah tidak melaksanakan syariat Islam, cara hidup Islam. Begitu juga ada golongan sufi yang menyeleweng, memisahkan antara syariat dan hakikat. Kan? Syariat dan hakikat. Dia pisahkan. Sehingga ada yang mentakwilkan dalam cerita suratul Kahfi itu, Nabi Musa bawa syariat, Nabi Khidir bawa hakikat. Antara hakikat dan syariat, hakikat ni lebih penting lagi. Hakikat ni lebih valid lagi. Hasil daripada anutan itu, bagilah kita yang penting hakikat. Akhir sekali, tinggalkan syariat. Idea iblis era moden pada hari ini sama juga. Memisahkan antara maqasid dan syariat. Memisahkan antara maqasid dan syariat. Tujuan pelaksanaan syariat dan syariat itu sendiri. Keadilan, kesamarataan, keamanan. Maka orang yang terpengaruh dengan Islamfobia pada hari ini mengatakan bahawasanya syariat tak penting. Yang penting keadilan. Kerana tujuan melaksanakan syariat adalah keadilan. Maka yang pentingnya adalah
keadilan. Sebagaimana dulu yang penting batin, sebagaimana dulu yang penting hakikat, bukan syariat. Maka ini adalah pattern yang konsisten. Pattern konsisten bagaimana iblis mengajar kita, kok mana sekalipun kena tinggalkan syariat. Sedangkan syariat itu merupakan manifestasi kepada akidah. Kepada akidah. Maka itu pattern yang pertama, Islamfobia. Jadi kalau kita menganggap syariat ni dengan stigma yang negatif, mundur, bukan perkara yang utama, mendatangkan fitnah ke atas umat Islam. Kalau kita menganggap syariat tu dengan pandangan yang negatif, bermaksud kita telah terpengaruh dengan Islamfobia. Islamfobia. Antara propaganda Islamfobia lagi yang kedua, sangat berkait dengan wanita. Sangat berkait dengan wanita. Terutamanya berkenaan etika pemakaian. Dan kalau kita baca dalam sejarah kejatuhan Osmaniyah, bagaimana golongan liberal menjatuhkan Osmaniyah, dan kita tak nafikan Osmaniyah ni banyak salah, banyak silap, kita tak katakan Osmaniyah ni sentiasa betul, ada silapnya. Tetapi antara propagandanya adalah dengan mengatakan bahawasanya pakai tudung ni jumud, menutup aurat ni jumud, primitif, terkebelakang, tidak moden. Tidak moden. Wanita menjadi suri rumah ini tidak moden. Wanita perlu bersaing dengan lelaki. Lelaki dan wanita bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pesaing, yang selalu dikaitkan dengan agenda feminisme pada hari ini. Allah ciptakan lelaki dan wanita itu adalah sebagai pelengkap. Sebagai pelengkap antara satu sama lain. Masing-masing saling memerlukan antara satu sama lain. Tetapi untuk merosakkan masyarakat, Islamfobia membawa agenda wanita ni perlu dirosakkan. Macam mana perlu rosakkan wanita? Suruh wanita menjadi pesaing kepada lelaki. Jadi menarik juga cerita pasal wanita ni. Sebab apa? Sebab orang kita suka gunakan ayat Quran satu je. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki dominan ke atas wanita. Betul tak? Lelaki dominan ke atas wanita. Tetapi kalau kita lihat dari sudut praktis Islam, kenapa Islam seakan-akan cukup cerewet dengan wanita? Cukup sensitif, cukup jaga wanita. Kerana realitinya untuk menjadi pemimpin, pucuk pimpinan, ya memang lelaki. Kerana daya rasional lelaki melebihi wanita. Wanita lebih pada emosional, dan emosional ini bermanfaat untuk pendidikan. Tetapi secara tabiat manusia sebenarnya yang betul-betul menguasai pengaruh manusia bukan lelaki. Wanita. Yang mempengaruhi budak kecil siapa? Hubungan emosi kita antara ayah kita dan mak kita, mana kita lebih rapat hubungan emosi itu, kita lebih terpengaruh dengan siapa sebenarnya? Mak ke ayah? Dari sudut kejantanan tu ayah lah kan. Keberanian ke apa, usaha, daya keras itu ayah lah. Tetapi dari sudut yang mempengaruhi naluri emosi siapa? Mak tu perempuan. Pembentukan awal generasi, guru-gurunya lelaki ke perempuan? Perempuan, wanita. Mana ada cikgu tadika lelaki? Mau penyek budak? Mana ada? Bermaksud yang menanam cara hidup, budaya hidup masyarakat pada hari ini bukan lelaki, wanita. Sehebat mana lelaki sekalipun, diktator macam mana sekalipun, banyak sahaja contoh diktator tapi ikut cakap bini. Betul tak? Konteks negara kita, tak silap saya yang duk periksa, cek.
Pengundi di Malaysia, lebih khusus, pengundi di Malaysia, majoritinya lelaki ke wanita? Wanita. Kan? Jadi dalam erti kata yang lain, kalau nak menguasai Malaysia, kena menguasai wanita. Dan disebabkan itu, Islam sangat menjaga wanita. Islam sangat menjaga wanita. Ya, pemimpin lelaki. Terajunya lelaki. Tetapi yang menguasai pengaruh masyarakat bukan lelaki, wanita. Dalam keadaan wanita itu menguasai pengaruh, wanita juga paling mudah terpengaruh. Disebabkan itu Islam sangat menjaga wanita. Datangnya liberal yang berlarutan dengan Islamfobia, wanita ini perlu dirosakkan. Bagaimana nak dirosakkan? Buang sifat feminin wanita, kewanitaan wanita. Maka muncullah agenda feminisme. Maka lahirlah golongan-golongan wanita yang tak sedar diri untuk menjadi pesaing pada lelaki, sedangkan tindakan itu membawa kehancuran kepada budaya Islam, civilization Islam itu sendiri. Begitu juga antara topik yang digunakan untuk mewajarkan Islamfobia adalah jihad. Sehingga pada hari ini jihad distigmakan, dikonotasikan dengan istilah yang cukup negatif. Sehingga pada hari ini kalau kita sebut jihad, kita terus-terus jadi defensif, apologetik. Bila saya sebut jihad ni tidak semestinya jihad perang. Banyak lagi jihad yang lain. Tiba-tiba sebab kita rasa terancam dengan istilah jihad itu sendiri. Ini kesan Islamfobia. Dan terdapat hadis Nabi, hadis berkaitan dengan akhir zaman. Nabi katakan antara yang ditinggalkan oleh umat Islam adalah jihad. Adalah jihad. Maka bagaimana untuk justify dakwaan kononnya jihad ni memang ajaran ganas, ajaran jahat yang membuktikan agama Islam ni agama jahat? Macam mana? Maka diseleweng, didorong umat Islam supaya melakukan aksi-aksi keganasan yang kalau kita baca dalam kajian-kajian mereka, dan ada kadang-kadang mereka mengaku secara tidak sengaja, secara halus, bahawasanya agenda-agenda ataupun aksi-aksi keganasan itu yang kepalanya, yang tukang rencana adalah intelijen, tetapi yang tukang buat adalah di kalangan umat Islam yang terdorong dengan semangat tanpa ada kefahaman dan kesedaran terhadap perancangan halus musuh. Jihad. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah jatuhnya Abbasiyah, apa yang dibuat oleh Mongol ketika itu? Yang dibuat oleh Mongol, Hulagu Khan, dia menjalankan doktrin dalam ekspedisi Mongol menguasai wilayah Islam, maka untuk memastikan mereka tidak mendapat tentangan yang serius dari umat Islam, terlebih dahulu mereka mendoktrin siapa yang sebut jihad maka mereka ganas. Sedangkan yang betul-betul ganas tu tak syak lagi Mongol, Tatar. Bakar bunuh itu je kerja dia orang. Tetapi untuk menangani penentangan selepas daripada serangan demi serangan yang dilakukan oleh Mongol menjalankan agenda, barangkali dengan bahasa kita pada hari ini, dengan media, dengan mengatakan siapa yang sebut jihad maka dia ganas. Disebabkan itu ketika jatuhnya Abbasiyah, Abbasiyah ketika itu berada di bawah pengaruh spy Mongol, intelijen Mongol ketika itu, Ibnu Al-Alqami. Ibnu Al-Alqami. Dia intelijen Mongol. Ketika itu ada sebahagian dari orang Islam yang sedar dia ni intelijen Mongol yang berkhidmat kira-kira 18 tahun, lama. Maka apa yang dibuat, ada di kalangan orang Islam yang cuba menentang sesiapa yang bersama dengan Mongol. Muncullah dua orang yang menjadi mangsa keadaan waktu itu, Mujahiduddin Aibak dan Sulaiman Shah, menentang Mongol, cuba menentang Mongol. Tetapi ketika itu
pegawai-pegawai ataupun orang-orang besar Abbasiyah yang dikuasai oleh Ibnu Al-Alqami ini, Al-Qami ini dianggap sebagai tangan kanan kepada khalifah, sebagai suara rasmi kepada khilafah Abbasiyah. Maka ketika itu diframekan bahawasanya dua orang ini cuba menentang Abbasiyah, sedangkan mereka mahu menentang Mongol, tetapi mereka menjadi mangsa pembingkaian media, mengatakan bahawasanya mereka ini ganas kerana mengisytiharkan jihad dan mereka ini sebenarnya memberi ancaman kepada Abbasiyah. Akhir sekali mereka dibunuh. Jadi yang kata ganas-ganas ni bukan benda baru, bukan perkara baru, dan kita boleh lihat secara positif inilah manfaat yang diraih oleh Barat. Apabila mereka menguasai sejarah, maka mereka boleh mengulangi plot-plot sejarah yang sangat berpihak kepada mereka, yang sangat berpihak. Maka disebabkan itu bila dikatakan orang Islam ini ganas, orang Islam ini ganas, orang Islam meruntuhkan WTC, orang Islam membuat serangan bom, buat letupan itu, letupan ini. Kalau di media bila orang Islam buat demonstrasi bantahan terhadap kekejaman Israel ke apa, maka mereka pandai untuk ambil gambar ketika orang Islam berteriak dalam keadaan yang cukup emosional untuk menggambarkan inilah wajah orang Islam yang ganas. Dan memang ada kajian bagaimana pengamal media bila mereka tangkap gambar, mesti gambar tu orang Islam yang sedang matanya terbeliak, berteriak, bertempik. Maka gambar itu senang untuk diframekan, memang muka dia ni muka jahat, muka orang jahat. Maka sebab itu dalam kejadian baru-baru ni, mereka tak gunakan teroris, kan? Ramai orang bincangkan sepatutnya gunakan teroris kerana menembak orang yang sedang semayang, tetapi mereka gunakan gunman. Adapun berita-berita di Iraq, berita di Afghanistan, berita kematian orang Islam yang dibunuh, maka beritanya teroris telah pun terbunuh. Kumpulan pengganas menjalankan melancarkan serangan sekian-sekian, padahal penyiasatan belum berlaku. Tapi belum apa-apa lagi, asalkan apa yang berkait dengan orang Islam, kumpulan pengganas. Maka disebabkan itu kita perlu berhati-hati dengan sihir media pada hari ini. Bukan tak boleh kita main media, tetapi kita perlu faham bahawasanya media pada hari ini memang berfungsi untuk memberi wajah yang jelek ke atas Islam, ke atas Islam. Maka kita bimbang juga bila berlaku begini. Bila berlaku serangan adalah sebagai provokasi untuk orang Islam menunjukkan aksi-aksi yang ganas. Bila tunjuk aksi yang ganas, maka mereka boleh terus justify, ini bukti dakwaan kami betul bahawasanya orang Islam ini adalah golongan yang melampau. Sebab apa saya kata begitu? Kerana ISIS ini sebenarnya banyak isu. Banyak isu. Senjata yang mereka dapat dari mana dan mereka dirawat di mana, saya nak cerita di sini agak sulit pula. Tapi IS ni senang ceritanya adalah propaganda yang dibuat oleh Barat untuk justify betapa peperangan itu wajar ke atas Islam. Maka hari ini IS sudah semakin kalah. Di Syria sudah semakin kalah. Kedudukan IS sudah semakin kalah. Kalaulah tidak ada watak orang Islam yang boleh dijadikan sebagai contoh teroris, maka susahlah nak dilangsungkan kempen Islamfobia itu dengan untuk tempoh jangka masa yang akan datang. Maka yang kita bimbangkan, ini provokasi untuk mencabar umat Islam supaya melakukan aksi-aksi keganasan.
Maka sebab itu kalau ada satu perbincangan psikologi untuk buat jahat pada orang, satu permainan ni dinamakan sebagai self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Dan orang Islam kena faham psikologi ini. Self-fulfilling prophecy. Maksudnya apa? Kita benci dengan seseorang. Kita pun tuduh seseorang itu dengan tuduhan yang kita reka. Sampai ke satu masa, orang itu tension, lalu orang itu membuat protes, yang mana protes itu membuktikan tuduhan kita. Macam sebagai contoh apa? Kita dengki dengan kawan ni. Kita pun kata, dia tu malah datang masjid. Padahal dia datang masjid. Malah datang masjid. Tiba-tiba orang masjid pun kata dia memang tak betul, dia memang malas datang masjid apa semua. Tiba-tiba dia tak datang sebab dia fed up, kena kata macam-macam. Bila dia fed up sebab kena kata macam-macam, orang pun kata, kan kami dah kata dia memang malas datang masjid, dia memang tak guna. Jadi itu juga yang diaplikasikan ke atas orang Islam. Orang Islam ganas. Jadi macam mana? Untuk membuktikan orang Islam ini ganas, maka mesti dipaksa orang Islam supaya melakukan aksi keganasan. Maka dicabar, dibunuh, ya. Bila orang Islam tak tahan di luar kawal, maka orang Islam akan memberontak. Bila orang Islam memberontak, maka mereka katakan, kan betul apa yang kami dakwa selama ini, bahawasanya orang Islam ini ganas, bahawasanya orang Islam ini memberontak. Jadi ini permainan yang terkait rapat dengan Islamfobia. Jadi disebabkan itu di dalam hadis-hadis akhir zaman, Nabi menyuruh kita supaya bersabar. Fa inna min waraikum ayyamas sabr fihinna mithlul qabdi 'alal jamr. Selepas daripada ini kamu akan melalui hari-hari kesabaran. Sebab apa Nabi kata hari kesabaran? Kenapa Nabi tak kata hari ancaman ke, hari tekanan ke, tapi Nabi kata hari kesabaran? Kerana Nabi menyuruh kita supaya bila berdepan dengan zaman fitnah, kita perlu kawal emosi. Kesabaran itu merupakan salah satu petanda mutu dan kualiti emosi kita. Dan memang di zaman fitnah, emosi kita sentiasa akan dicabar, akan diprovok. Sekiranya kita layan emosi kita, maka berjayalah apa yang direncana oleh musuh. Kerana self-fulfilling prophecy tadi, kan kami dah kata. Padahal orang Islam dah ditekan dalam tempoh yang lama. Lepas itu Nabi katakan hari-hari kesabaran. Sesiapa yang pada hari ini tidak sabar, dalam mudahnya, sesiapa yang berfikir dengan sentimen, dengan emosi, bukan dengan rasional, maka akan jadi mangsa. Sesiapa yang berpegang dengan agama seperti menggenggam bara api, terlalu sukar pada hari ini, terlalu sukar. Maka ini beberapa perkara yang perlu kita faham, berkait dengan agama kita dan apakah yang cuba direncana oleh musuh ke atas agama kita sendiri, Jadi tak tahulah lepas ni apa lagi provokasi yang nak dibuat. Dan kita perlu faham bahawasanya apa yang disebutkan oleh Huntington, civilization, peradaban Islam, yang dikatakan Islam itu antara negara yang digazetkan termasuklah Malaysia. Jadi jagalah diri, sebagaimana yang Allah katakan, alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri. Jaga diri kita betul-betul. Zaman sekarang zaman fitnah. Allahumma ballagt, Allahumma fashhad.
Ya Allah, aku telah sampaikan, ya Allah saksikan apa yang telah aku sampaikan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa tuan-tuan, infak fi sabilillah termasuk untuk sekolah rendah integrasi Teras Islam Hawariyun Pelabang Kelang.